Baik tuan-tuan, drama Akasiut sudah pun berakhir. 24 jam sudah berlalu. Tetapi Siti Mastura yang bukan sepupu kepada Siti Kasim tidak memohon maaf. 48 jam berlalu. DAP buat laporan polis pada Mastura. Ketika permohonan maaf Siti Mastura tidak tiba-tiba, pemimpin DAP tampil membuat laporan polis terhadap anggota Parlimen Kepala Batas itu. Ini semua gara-gara tuduhannya bahawa pengurusi DAP Lim Guan Eng mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chin Peng dan Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Anggota Parlimen Bukit Bendera Sharlina Abdul Rashid membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis Brickfield, Kuala Lumpur hari ini. Dalam laporan polis yang kandungannya dikongsi dengan media, Sharlina berkata kenyataan Mastura melalui video YouTube tidak berasas fitnah palsu dan berniat jahat. Dr. Siti Mastura tidak memberi penjelasan atau bukti untuk menyokong semua tuduhannya walaupun diberi peluang, katanya. Guan Eng sebelum ini memberikan tempoh 48 jam yang tamat hari ini kepada Mastura untuk membuktikan dakwaannya sebelum dia mengambil tindakan lanjut. Mastura dipercayai membuat dakwaan itu dalam program PAS di Kemaman Terengganu baru-baru ini. Dia turut mendakwa Guan Eng dan bapaknya Kit Siang juga mempunyai hubungan keluarga dan ramai pemimpin termasuk setiausaha DAP dan sebagainya. Sementara itu, Sharlini dalam laporan polisnya percaya kenyataan itu merupakan kesalahan di bawah Seksyen 504 pecah keamanan dan Seksyen 505C kanun kesesaan, iaitu menyebabkan khianat awam. Ia juga melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia serta 499 kanun keseksaan kerana melakukan fitnah jenayah. Mastura diingatkan kepada satu hadis larangan fitnah. Mastura mungkin terlalu baru dalam politik Malaysia atau tidak cukup terdedah kepada pengembangan isu semasa sehingga bergilau begitu dangkal fikirannya. Sayang DAP ini pun tidak layak untuk memetik ayat-ayat agama di mata Dr. Mastura. Namun saya percaya beliau terpelajar dalam hal ini. Cindy Sharlina. 48 jam sudah berlalu, tuan-tuan. Okay. DAP bagi masa. Bukan buta-buta je. DAP bagi masa. Dah bagi masa dah. Dah dibagi masa 48 jam. Bagi penjelasan atau minta maaf. Simple. Tetapi bila ditanya oleh wartawan, oh tak ada. Dengar penuh. Ada orang kongsi video tu penuh, tuan-tuan. Penuhnya lagi fitnah. Penuh dia lagi fitnah. Kita nak kata macam mana? Saya dah dengar penuh video tu, saya kata lagi fitnah. Yang dipotong tu pun tak fitnah, yang penuh tu lagi fitnah. So sekarang ini, bila dia tidak boleh membuktikan dakwaan, hanya sekadar pertuduhan itu tanpa bukti yang jelas, maka itu adalah fitnah. Soalan dia, tuan-tuan dah menanggung dosa fitnah bagi siapa yang percayalah. Dan tuan-tuan majoriti yang tengok saya ni tak percaya. Jadi tak adalah menanggungnya. Yang percaya dan menyebarkan, maka dia juga telah menanggung dosa fitnah. So sebagai seorang ustazah, doktor PhD dalam bidang agama, saya percaya takkan benda itu pun tak faham. Ni macam ni lah, tuan-tuan. Kalau dah tahu salah, kalau dia seorang yang benar-benar, orang kata apa, ada iman yang kuat dan kukuh. Kalau salah, kita kata salah lah. Mengakulah salah. Apa yang susah sangat nak mengaku salah? Tapi dia tak nak tarik balik dakwaan tersebut. Kenapa, tuan-tuan? Itu taktik dia. Dia tak nak tarik balik dakwaan tersebut kerana bagi dia, itulah kaedah untuk dia nak mainkan lagi isu ini. Mungkin isu ini akan tenggelam tidak lama lagi. Lepas tu dia boleh mainkan lagi isu ni. Boleh mainkan lagi isu ni. Boleh mainkan lagi isu ni. Dan mereka yang bodoh, yang mungkin tak dengar dan sebagainya, akan percayalah. Mungkin tak tahu tentang ini, akan di future akan percaya. Macam juga orang bawa hadis palsu, tuan-tuan. Hadis palsu, kan? Yang sebarkan hadis palsu. Orang percaya, oh hadis. Rupanya palsu. After one generation, lupa yang hadis tu palsu. Sebar lagi. Ni banyak sangat penyebar-penyebar hadis palsu ni pun samalah, geng-geng pemfitnah lebih kurang lah. Jadi drama Akasiut sudah pun berakhir. Laporan polis sudah dibuat. Mungkin Datuk Lim Guan Eng akan mengadakan apa orang kata what do you call that, akan membuat saman terhadap beliau. Kita akan tunggu. Mungkin esok hari apa, Jumaat mungkin esok akan berlaku apa orang kata, surat saman itu dihantar kepada Siti Mastura, bukan sepupu Siti Kasim. Sanusi salahkan
Tiong jadi punca Langkawi muram. Muhammad Sanusi hari ini menyalahkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong Kiang Seng sebagai punca malapnya industri pelancongan di Pulau Langkawi. Kata Menteri Besar Kedah itu, tindak tanduk serta komen negatif Tiong menjejaskan kemasukan pelancong ke pusat pengadilan tersebut. Enggan menuduh ia sebagai sabotaj ke atas Kedah, Sanusi berkata perbuatan Menteri terbabit sebenarnya menjejaskan kerajaan persekutuan sendiri. Hal itu kerana katanya pendapatan daripada sektor pelancongan akan dikumpulkan kerajaan pusat, manakala negeri hanya tumpang pendapatan daripada jual nasi, jual coklat, hotel. Katanya cukai perniagaan bayaran sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan, sedangkan kerajaan hanya mengungkit cukai pintu sahaja. Saya harap perkara ini dapat perhatian kalau Menteri beri publicity negatif kepada destinasi pelancongan, katanya. So, saya saja nak komen benda ini, tuan-tuan. Sanusi mengatakan bahawa pelancongan di Kedah ni salahnya adalah kerajaan pusat. Kerajaan pusat lah menyebabkan orang tak datang melancong di negeri Kedah. Kalau macam tu, apa kata balikkan Kedah ini kepada kerajaan pusat yang memerintah, iaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Sebab kamu tak nak bertanggungjawab terhadap negeri kamu sendiri. Tak, tuan-tuan. Yang nak mempromosikan memang betul. Kita mempromosikan. Tetapi kalau promosi itu datang dengan bukan perkataan negatif daripada Menteri Pelancongan, tetapi daripada perbuatan negatif yang dibuat oleh adun-adun dan juga exco-exco di Kedah itu sendiri, sehingga kan pelancong takut. Ada orang kata tadi, ada saya baca komen, dia kata sebenarnya orang tak datang ke Langkawi kerana ringgit sudah semakin naik. Kemudian kita bahaskanlah, kalau ringgit naik, bukan ke pelancong itu ada banyak duit, sepatutnya lagi ramailah datang ke Langkawi. Oh, tak, bukan sebab tu, sebab harga barang mahal. Tak, tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan, kalau dia orang datang dengan duit USD, bagi barang-barang kita, dia tak kira mahal lah. Kalau dia nak datang dan dia selesa datang, barang-barang kita naik sikit, bagi dia orang tak ada masalah. Beza RM1 tu dalam 20 sen je duit dia orang. 20 US dollar, 20 sen dolar. 20 sen tu nothing bagi dia orang. Kita mungkin terasa, dia orang tak terasa. Sebenar hakikatnya adalah kerana Hatnyai Thailand lebih bersifat terbuka kepada mereka, itu satu. Kedua, harga-harga pelancongan itu sendiri ditentukan oleh pasaran tempatan, penduduk tempatan, dan yang kena memainkan peranan adalah kerajaan negeri Kedah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada kata no, kerajaan Kedah ni sebenarnya harga barang mahal sebab itu pelancong tak datang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Penang penuh dah. Di Penang dah penuh, di Pahang dah penuh, di Melaka dah ramai yang datang nak melancong. So, dia bukan isu negara. Ini isu lokal. Yang tak nak pergi tu di Langkawi saja. Negeri lain, okey, tak ada masalah. Jadi sebenarnya dia bukan isu pelancong. Isu polisi kerajaan negeri itu sendiri. Kena jelas. Sekarang ini mereka tidak jelas tentang perkara tersebut. Kan? Kemana mereka nak bawa? Mereka tidak jelas tentang perkara tersebut. Itu yang jadi isu, tuan-tuan. Itu yang jadi isu. Kan? Jadi bila Sanusi nak tunjuk jari, dia lupa sebenarnya bahawa dia ada exco pelancongan. Soalan kita, exco pelancongan ni buat apa? So, akhirnya mereka jelas menyatakan sendiri bahawa mereka tak mampu, incompetent. Mereka tak mampu nak mentadbir negeri Kedah. Mereka tak mampu nak mentadbir negeri Kedah. Mereka tak mampu nak memberi pulangan. Contoh, saya nak cerita, menurut statistik terbaru 2023, the third quarter, kuartal ketiga pelancongan di dalam negara kita meningkat. Pendapatan sehingga beberapa bilion ringgit. Saya baru baca tadi, daripada segi kadar pelancongan, pendapatan dan jumlah pelancong daripada tahun 2022 sehingga sekarang, jumlah pelancong dan jumlah pendapatan daripada pelancongan itu meningkat. Tetapi peliknya, dekat Langkawi tiba-tiba merudum. Kenapa? Kan? Kalau meningkat di seluruh negara tetapi di Langkawi merudum, di Kedah merudum, tetap umum di Langkawi sebab Kedah ni tarikan dia dekat Langkawi lah. Persoalannya kenapa? Jadi dekat situ dia cuba tunding jari kepada federal. Masalahnya negeri lain tak ada masalah. Kenapa Langkawi bermasalah? So, soalan yang paling utama yang kena ditanyakan adalah kepada Sanusi sendiri. Kenapa muram?
instead of answering, menjawab. Macam Langkawi dia tu, bila dia tanya betul ke tak boleh pakai seluar pendek, instead of menjawab, dia kata apa? YB nak datang ke tempat saya tak pakai baju pun tak ada masalah. Adakah itu jawapan seorang menteri? Adakah itu seorang ahli parlimen? Adakah itu jawapan seorang menteri besar? Menunding jari kepada orang lain? Sedangkan negeri-negeri lain tidak ada masalah tentang pelancongan. Still okay. Kenapa? Kenapa? Jadi sebab itu kita kata, negeri lain, kalau kita tengok secara statistiknya, peningkatan pelancongan pada tahun 2023, tuan-tuan boleh Google sendiri, adalah peningkatan yang amat drastik berbanding 2022. Jumlah pendapatan meningkat bilion ringgit berbanding 2022. Kalau seluruh Malaysia peningkatan dalam pelancongan, kenapa tiba-tiba Langkawi muram? So, siapa yang menipu? Saya menipu ke? Atau Sanusi sebenarnya yang menipu? Tepuk dada. Tanyalah selera.